Assalamualaikum. Kita akan sambung yang kita dah belajar daripada last week yang Google Meet tu. Okey, so kita akan tengok jenis pertumbuhan. Okey, pertumbuhan terbahagi kepada dua, pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Kita dah tengok last week kan? Okey, so untuk pertumbuhan primer, ni dia berlaku selepas percambahan. Selepas pokok tu bercambah. Okey, untuk menambahkan panjang batang dan juga akar. Maksudnya, akar dan batang pokok tu akan memanjang. Itu tujuan pertumbuhan primer, untuk tambah kepanjangan. Okey, so bahagian yang terlibat adalah meristem apex, iaitu hujung pucuk dan juga hujung akar. Kita dah belajar last week tentang meristem apex yang berada dekat hujung, pucuk dan juga hujung akar. Okey, sel meristem yang sangat aktif membahagi. Alright. So, bila kita tengok gambar tu, tengok bahagian ni ya, untuk pertumbuhan primer berlaku pada pucuk dan akar. Okey. So, bertujuan untuk menambahkan panjang batang dan juga akar. Settle? Boleh faham ya? Okey, next. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder majoriti dialami oleh eudicot dan minoriti monocot. Alright. Okey. So, tujuan pertumbuhan sekunder ni untuk menambahkan diameter, ukur lilik, batang dan juga akar. Maksudnya macam ni kelas. Kalau pertumbuhan primer tadi untuk tambah kepanjangan, naik ke atas, batang dan juga akar ke bawah. Tapi kalau sekunder ni untuk tambahkan pembesaran dia, tambah diameter dia, ukur lilik, batang dan juga akar. Itu beza dia ya. Okey, so bahagian meristem yang terlibat adalah meristem lateral, iaitu cambium vascular dan juga cambium gabus. Okey, kalau tadi awak tengok meristem apex dekat hujung pucuk, hujung akar. Meristem lateral ni dekat bahagian cambium vascular dan juga cambium gabus. Okey, lokasi cambium vascular. Lokasi cambium vascular, tengok pada gambar rajah tu. Actually, ni gambar daripada buku teks. Cambium vascular tu ya. Dia berada di antara xylem dan juga phloem. Xylem yang berwarna biru tu dan juga phloem yang bahagian luar. Okey. Cambium vascular warna hijau tu. Sedangkan untuk cambium gabus, dia berada di kawasan luar. Okey, kawasan luar. Dia dekat dengan bahagian luar. Epidermis. Alright. Boleh bezakan ya. Sebab last week pun kita dah detailkan untuk meristem apex. Okey, apakah meristem lateral itu semua kan. Next, kita tengok pertumbuhan sekunder. Kita akan detailkan pasal pertumbuhan sekunder. Sebab pertumbuhan primer kita dah faham. Dia hanya untuk menambahkan kepanjangan batang dan juga akar. Settle. Okey, tapi pertumbuhan sekunder ni dia detail. So, kita tengok one by one. Melibatkan bahagian batang, akar dan juga berkait dengan tumbuhan monokot. Macam tu. Maksudnya pertumbuhan sekunder untuk eudicot ataupun dicot pada batang dan juga akar. Sedangkan untuk monokot, dia melakukan juga pertumbuhan sekunder. Kita tengok kejap lagi. Okey, so kita go through one by one. First, pertumbuhan sekunder pada batang. Kita tengok pada area batang. Right. So, yang pertama, kita tengok dulu pembahagian sel di cambium vascular dan cambium gabus. Okey, cambium vascular, kita tengok yang warna hijau. Kat sini pun sama juga warna dia hijau. Kedudukan dia, first awak perhati dulu gambar tu. Kalau tak clear kat sini, tengok dekat buku teks awak, clear. Okey, cambium vascular, dia berada di antara xylem primer dengan phloem primer. Di situ kedudukan dia, yang warna hijau tu. Cambium vascular. Okey, dekat luar tu epidermis. Sebelum epidermis tu cambium gabus. So, itu tahun pertama ya. Tahun kedua awak tengok macam mana kedudukan dia. Okey, tahun kedua. Yang kawasan hijau tu makin menebal kan. Dan kemudian awak tengok pula untuk xylem primer. Xylem primer yang warna coklat tua tu, dia ditolak ke bahagian dalam. Faham tak? Okey. Ditolak kepada bahagian dalam dan di luar dia ada yang warna coklat muda tu. Itu adalah xylem sekunder yang muda, yang baru je tumbuh. Okey, sedangkan untuk phloem primer tu awak tengok
Dia dah jadi macam tu. Dan yang tumbuh seterusnya adalah flowem sekunder. Yang macam mana orange tu. Tahun kedua. Tahun ketiga, tengok pertumbuhannya. Pertumbuhan awak tengok kat situ. Kan dia ada arah pertumbuhan tu. Okey, kalau kita tengok dekat situ, arah pertumbuhan tu dia ke dalam dan juga keluar. Itu maksudnya yang saya nak explain. Maksudnya kalau untuk xylem dia ke dalam. Xylem sekunder akan tolak xylem primer tu ke dalam, ke arah kat tengah-tengah tu. Okey? Ke arah empulu dia kat tengah tu. Sedangkan untuk phloem, arah pembesaran pertumbuhan dia adalah keluar ke arah cambium gabus. Clear? Okay. So next, kita tengok pertumbuhan sekunder pada batang. Tadi pun sama juga batang, tapi this one, ini kita nak tengok pada cambium dulu. Settle, kita dah faham cambium. Kita akan tengok untuk batang. Okay, ini batang pokok yang dipotong. So kita tengok dia punya arah pandangan daripada bahagian atas. Bila kita tengok daripada atas, kita tengok kat tengah tu adalah empulu. Okey, itu cortex. Dekat luar tu epidermis. Kemudian yang warna gelap tu adalah xylem primer. Yang warna macam kuning tu adalah phloem primer. Tengok dulu gambar yang pertama, fahamkan kedudukan dia. Okey, so kita pergi pada next gambar yang kedua tu. Alright. Sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam, membentuk xylem baharu. Macam tadi, gambar first tadi yang saya explain. Dia ke arah dalam. Okey, dalam. Sedangkan untuk pertumbuhan phloem, dia ke arah luar. Okey, kita tengok balik gambar yang ketiga. Gambar yang kat bawah warna ketiga ya. Okey, yang warna coklat gelap tu untuk xylem primer, dia dah ditolak ke empulu, ke bahagian tengah. Okey, kemudian tumbuhlah xylem sekunder yang warna cerah tu. Lagi muda kat situ. Macam tu arah pertumbuhan dia. Ke dalam dan juga keluar. Dan untuk phloem, awak tengok phloem primer jadi dah kat luar. Tumbuh pula phloem sekunder. Nampak tak? Dia punya flow dia macam ni dia pembesaran berlaku. Okey, pembesaran yang bersilih ganti ini akan menyebabkan bahagian tengah empulu tu makin lama makin keras, makin lama makin kuat sebab dia dipenuhi oleh xylem primer. Dan kita tahu xylem ni bahagian yang penting dia adalah diseliputi oleh lapisan lignin yang kita belajar last week. Okey, lignin ni bertujuan bagi sokongan. Sebab itulah lama-lama bahagian empulu tu dia akan keras. Alright, boleh faham ya? Okay, so next. Kita tengok yang seterusnya. Pertumbuhan sekunder pada akar pula. Okay, so pada akar. Gambar ni nampak complicated. Tapi sebenarnya yang kita nak fahamkan macam mana arah pertumbuhan dia je. Awak tengok first. Ada epidermis, ada cortex, ada phloem primer warna biru, cambium vascular, xylem primer kat tengah-tengah. Okey, kemudian pembesaran berlaku. Xylem primer tu dah jadi bentuk star, bintang. Cambium vascular kat situ, phloem primer ada lagi kat situ. Okey, gambar yang seterusnya. Kita tengok dekat situ ya. Xylem primer di tengah-tengah bintang dia. Dan ada xylem sekunder yang menyeliputi dia kan? Sebab dia makin ditolak ke tengah. Ke tengah konsep dia. Sedangkan phloem, awak tengok. Phloem primer makin keluar dan tumbuh dah phloem sekunder. Pembahagi dia adalah cambium tadi tu. Okey, cambium vascular pembahagi dia tu. Okey. Clear tak? Boleh. So, apa fungsi cambium vascular? Untuk membahagi dan menggabungkan sel tu di sekeliling tu jadi gelong kat situ. Okey. Cambium ke arah dalam membentuk xylem sekunder. Ingat, pertumbuhan ke arah dalam xylem. Pertumbuhan ke arah luar, phloem. Cambium gabus ni adalah sel gabus yang berada di luar epidermis dekat dengan kulit kayu tu. Okey, bertujuan untuk melindungi akar. Okey, itu tujuan dia, melindungi akar. Alright. So, kita tengok last, pertumbuhan sekunder untuk monokot. Okey, monokot. Dia hanya sedikit je monokot yang mengalami pertumbuhan sekunder ni. Sebab pertumbuhan sekunder ni, dia lebih dominan untuk tumbuhan eudicot ataupun dicot. So, untuk monokot, iaitu monocotyledon.
yang biasa melakukan pertumbuhan sekunder ni, Dracaena. Okey. Ini pokok Dracaena. Lepas tu aloe vera and then agave. Itu contoh-contoh lah yang mengalami pertumbuhan sekunder sebab tak semua monocot mengalami pertumbuhan sekunder, certain je. Contohnya this one lah. Alright. Okay, so next kita tengok kepentingan pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Kepentingan dia tadi kita dah tahu primer kan untuk pemanjangan pokok sebab dia fokus pada merisau apex, hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey, pemanjangan ni berlaku disebabkan oleh proses fotosintesis. Standard lah. Okey. So next, fungsi phloem primer untuk mengangkut hasil fotosintesis. Biasalah kan, angkut hasil fotosintesis yang gunakan cahaya tu semua, dia nak angkut daripada daun yang buat proses tu ke seluruh bahagian pokok. Dan untuk xylem primer, fungsi dia adalah untuk angkut air dan juga garam mineral daripada akar ke bahagian lain, bahagian daun, batang. Okey? Dan lagi, pertumbuhan primer ni juga penting untuk sokongan, terutamanya untuk tumbuhan herba dan tumbuhan tak berkayu. Boleh? So, fokus primer untuk panjang. Apa yang terlibat? Merisem apex. Di mana merisem apex? Di pucuk dan juga akar. Okey, so settle. Kita tengok kepentingan untuk pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder, bila sebut je sekunder dan kepala awak, mesti merisem lateral. Di bahagian batang, di bahagian akar. Right, melibatkan kemia vaskular, kemia gabus. Okey, so kepentingan pertumbuhan sekunder untuk kestabilan, meningkatkan diameter batang dan juga akar. Jadi lebih besar diameter ukur lilit dia. Sebagai sokongan mekanikal, sebab dia dominan untuk tumbuhan berkayu ya. Memperbanyakkan tisu xylem and phloem, support lagi banyak sebab tumbuhan nak makin besar ni ukur lilit dia. Untuk menggantikan tisu yang rosak ataupun yang telah mati. Okey. Untuk menghasilkan kulit kayu kuat dan tebal. Sebab itulah dia dominan untuk tumbuhan berkayu. Contohnya macam kayu balak, tumbuhan yang kuat macam tu. Untuk keboleh hidup yang lebih lama. Sebab dia sel tu aktif membahagi. Jadi dia support lah untuk hidup lebih lama. Boleh? Alright. So, before kita masuk lengkung pertumbuhan, saya nak kerja awak adalah awak buat perbandingan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot pada buku teks muka surat 15. Kamu tengok kat situ ada dah, straight je ada. Tapi tak nak macam tu. Okey, saya nak buat nota. Nota ni maksudnya awak ringkaskan apa yang ada kat situ. Kalau setakat salin je, no point. So, awak ringkaskan apa yang boleh membantu awak untuk lebih faham. Ringkaskan persamaan dan perbezaan. Right? Dan hantar kat saya dekat Telegram macam biasa. Okey, itu kerja yang pertama. Dan kerja awak yang kedua adalah awak listkan kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Muka surat 16. Untuk yang ni tak semestinya buku teks sebab ini dia macam general punya knowledge. So boleh search pada internet, Google. Okay? So ingat ada dua benda yang kena submit. Alright. So settle. Next. Kita tengok lengkung pertumbuhan 1.3. Okay, lengkung pertumbuhan. Kita ada tiga kelas lah. Kita kata 3 kelas lengkung pertumbuhan. Okay. So, kita kelaskan lengkung pertumbuhan ni berdasarkan jangka hayat dia. Okey, berapa lama dia boleh hidup. Jadi, untuk tumbuhan semusim, kita ada tumbuhan dui musim, kita ada tumbuhan saka. Ada 3. Tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim, tumbuhan saka. Saka Right, first, tumbuhan semusim. Kita hidup semusim atau setahun. Itu maksudnya satu musim. Semusim atau setahun. Dia bercambah, dia berbunga, dia berbuah tu semua kan. Lepas tu dia akan mati, settle. Habis musim dia. Contohnya pokok padi, pokok labu, pokok tembikai. Maksudnya pokok-pokok ni dia tak hidup setiap masa, bukan sepanjang tahun. No, dia ada musim dia, musim padi tu semua kan. Alright, itu je tumbuhan semusim. Okay, so next. Kita tengok tumbuhan dui musim.
Tumbuhan dui musim ni pula, tumbuhan yang hidup 2 tahun untuk melengkapkan kitaran hidupnya. Okey, itu dui musim. Dui maksudnya 2 tahun. Semusim tadi setahun. Okey. Dan yang dui musim ni, kebanyakannya dia hidup dekat iklim sederhana. Maksudnya dia ada musim sejuk, dia ada musim bunga, macam tu dui musim. Okey, maksudnya dia tak boleh tempat yang terlalu panas macam tu. Dia sederhana je dia punya temperature dia, suhu dia. So, kalau musim 1, musim sejuk, pertumbuhan yang berlaku adalah pertumbuhan tampang. Istilah dia. Pertumbuhan tampang ni pertumbuhan yang melibatkan akar, daun dan juga batang. Itu pertumbuhan tampang. Maksudnya untuk dia hidup 2 musim kan? First musim tu, musim yang pertama, musim sejuk tu, cuma pertumbuhan akar, daun dan batang. Dia baru je belajar nak hidup macam tu. Dan bila masuk musim bunga, lepas musim sejuk, musim 2 tu, dia akan start untuk pembiakan. Di situlah di mana dia akan berbuah, dia berbunga di situ pada musim 2. Boleh untuk pembiakan ya. Musim bunga kan? Okey, contoh yang macam ni adalah kubis, lobak merah, pokok balung ayam, pokok-pokok yang macam ni. Maksudnya dia tak boleh hidup dekat tempat yang terlalu ekstrim suhu dia. Okey. So kita settle dan last adalah tumbuhan saka. Okey, apa maksud tumbuhan saka ni? Maksudnya saka dia ni, dia boleh hidup lebih daripada 2 tahun. Semusim setahun. 2 musim 2 tahun. Dui kan? So saka ni dia hidup je. Dia tak mati-mati. Gitu. Jangka hayat dia panjang ya. Tumbuhan herba, saka dan tumbuhan berkayu saka. Maksudnya kita ada 2 jenis tumbuhan saka ni. Satu dari segi herba dan lagi satu tumbuhan jenis berkayu. Alright. So, tumbuhan saka ni dia punya benefit dia, kelebihan dia, dia boleh berbunga dan berbuah berkali-kali. Berkali-kali. Sebab dia sepanjang tahun kan hidup je selalu. So, dia boleh repeat lah dia punya berbuah dan berbunga tu. Contohnya rumput, pokok bunga raya, pokok mangga. Okay? Dia hidup je sentiasa. Itu maksudnya saka. Dia remain. Konsisten je dia punya pertumbuhan dia. Okay, so kita masuk point last untuk bab 1 ni. Lengkung pertumbuhan dalam tumbuhan. Okay. Lengkung pertumbuhan dalam tumbuhan ni kita akan tengok one by one. Untuk lengkung pertumbuhan semusim tadi. Yang dia hidup 1 musim atau 1 tahun je. Lengkung dia macam ni. Awak tengok A, B, C, D. Okay. So ini actually gambar dalam buku teks awak lah. Tengok buku teks. Alright. Lengkung pertumbuhan dia berbentuk sigmoid ataupun S. Standard lengkung pertumbuhan je. Biasa je sigmoid. Macam pertumbuhan manusia. So, peringkat A, awak tengok A, penurunan jisim kering. Maksudnya, makanan yang disimpan dalam dia punya cotyledon dia tu, yang awak belajar masa sains dulu kan, dia guna untuk bercambah. Sebab tu kurang. Awak tengok dia flow dia jatuh kan. Dan dia punya cotyledon dia tu, dia guna. Okay, next. Dia masuk pada peringkat B, peningkatan jisim kering. Pada peringkat B tu, aktif tu. Kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Okey, meningkat dengan cepat. Hal ini berlaku disebabkan tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. Meningkat dengan cepat. Kalau untuk C, mala. C tu, area C tu kadar pertumbuhan dia sifar. Maksudnya dia macam konsisten, dia remain je. Dia macam dah matang lah. Okey, dia dah matang. Kalau D, penurunan jisim kering. Berlaku secara perlahan-lahan disebabkan oleh penuaan, kadar fotosintesis dia rendah dan juga keguguran. Dia